Baik, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Amalan kunjung-mengunjung masih diteruskan pada hari kedua Tahun Baru Cina di negeri itu. Bincang lanjut bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Tradisi kunjung-mengunjung terus meriah pada hari kedua bersempena sambutan Tahun Baharu Cina. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan isteri Datuk Dayang Moliah Awang Daud meneruskan kunjungan Tahun Baru Cina ke kediaman Ahli Perniagaan Datuk Dr. Tay Chin Kin di Tree Hill Park, Kuching. Datuk Amar Awang Tengah turut menyampaikan angpau kepada 85 orang anak-anak yatim dari Kompleks Kebajikan Laila Taib. Beliau kemudiannya meneruskan kunjungan ke kediaman Presiden Persatuan Lon Tini Sarawak, Datuk Patrick Liu di Jalan Kepayang. Baik saudara, lebih 10,000 orang hadir ke Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina anjuran Parti Progresif Demokratik PDP yang diadakan di Sibu. Rumah terbuka tersebut bermula seawal 8 pagi itu dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan. Menurut Presiden PDP yang juga Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, majlis rumah terbuka itu kembali diadakan selepas 3 tahun tidak diadakan ekoran pandemik COVID-19 yang memberi peluang untuk beliau meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama rakyat tahun ini. Datuk Seri Tiong dalam pada itu menasihati agar rakyat untuk terus berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan penularan COVID-19. Saya mau ambil peluang ini nak bagi penasihat kepada semua rakyat, kita mestilah mau jaga kawalan kesihatan kita sendiri. Dan juga dalam tahun ini rebik, saya berdoakan semua rakyat akan mengatakan itu the good luck and has a prosperous year in 2023. Majlis itu turut dihadiri oleh pemimpin tempatan di Sibu, antaranya Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang juga Ahli Parlimen Lanang Alice Lau, Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin dan Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming. Mengekalkan semangat keharmonian yang kukuh, majlis rumah terbuka itu turut menyediakan makanan halal untuk masyarakat Islam yang hadir ke program tersebut. Baik, amalan kunjung-mengunjung semasa musim perayaan harus dikekalkan dalam jiwa rakyat Sarawak, khususnya masyarakat Tatau. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai memberitahu amalan tersebut mampu mewujudkan semangat saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza agama atau kaum. Datuk John Siki Tayai menjelaskan amalan baik itu perlu dikekalkan walaupun berlainan agama dan bangsa, namun tetap saling menghormati antara satu sama lain. Beliau ditemui semasa melakukan kunjungan sempena Tahun Baharu Cina di sekitar Pekan Tatau pada Ahad. Datuk John Siki yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus menegaskan kehidupan aman dan harmoni dalam kepelbagaian latar belakang di negeri ini telah dijadikan contoh bagi negeri-negeri lain di Malaysia. Katanya kunjungan ke rumah terbuka juga dihadiri oleh masyarakat Melayu, Iban, Punan dan orang Ulu yang turut bersama memeriahkan sambutan perayaan. Kunjungan sebegini bukan sahaja dilakukan pada Tahun Baharu Cina, bahkan turut diamalkan pada Hari Gawai dan juga Hari Raya. Datuk John Siki bersama rombongan telah berkunjung ke beberapa rumah terbuka masyarakat setempat, pemimpin tempatan, badan bukan kerajaan NGO dan peniaga di sekitar Tatau. Penganjuran Bazar Kongsi Facai kali ke-19 tahun ini meriah dan berbeza berbanding tahun-tahun lepas apabila berjaya merekodkan kedatangan pengunjung sehingga 50,000 orang pada 2 malam pertama penganjuran bazar yang telah bermula pada 14 Januari lalu. Anjuran bersama Majlis Bandaraya Miri MBM dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Miri menyediakan barangan keperluan bagi persediaan dan buah tangan kepada masyarakat Cina bagi sambutan Tahun Baharu Cina. Baik, ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Noriza Jao. Salah satu objektif penganjuran bazar tersebut adalah untuk menggalakkan peniaga-peniaga terutamanya yang mempunyai kedai dan juga peniaga dari rumah memperkenalkan barangan makanan dan minuman mereka.
Bazar Kongsi Facai 2023 dibuka sehingga 20 Januari lalu, beroperasi pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Telah mendapat sambutan yang amat memberansangkan dengan 327 gerai berbanding sebelum ini 280 gerai. This year, for this event, there are a total of 327 stores. And this is the record, the best so far. And also, during the opening night, 2 nights ago, the crowd at this Chinese New Year Bazaar was estimated to be about 50,000 people. So it has been a great success. Ada 40% daripada 327 gerai ini adalah Muslim. Seperti yang anda lihat di sebelah kiri saya adalah peniaga yang non-halal dan di sebelah kanan saya adalah yang Muslim dan Hindu. Dekorasi bazar kali ini turut tampil berbeza dengan peniaga-peniaga menghiaskan gerai-gerai mereka untuk memeriahkan lagi sambutan Tahun Baharu Cina di samping merancangkan aktiviti ekonomi dan pelancongan di Miri. We would like to see the Chinese New Year Kongsi Bazaar as an event that we able to attract many visitors to Miri City. And I have also proposed that the Chamber of Commerce would try to put out better decorations. Bazar Kongsi Facai tersebut bukan sahaja menyajikan makanan dan minuman, malah menjual pelbagai jenis barangan hiasan rumah, bunga, produk pertanian dan banyak lagi. Apa yang menariknya bazar ini, terdapat sesetengah gerai memasak masakan tradisi masyarakat kaum Cina. Antaranya ialah gerai dari Persatuan Vuineng bahagian Miri menyajikan masakan itik masam yang menjadi kemestian dalam hidangan masyarakat mereka apabila menjelang Tahun Baharu Cina. Siapa yang bangsa Vuineng, mereka memang tahu ini. Ini adalah sebenarnya mereka yang sejak hari New Year itu mereka Chinese New Year before Chinese New Year mereka makan itu sekeluarga, mereka akan ada makanan macam ni. Bagi peniaga yang lain pula, mereka memanfaatkan bazar itu untuk memperoleh pendapatan sampingan serta berharap tempoh operasi bazar dipanjangkan kerana ia menjadi tarikan kepada pengunjung dan pelancong. Itu bukan salah satu tarikan orang datang. Orang jauh datang, pelancong datang. Jadi kalau dia makin dipanjangkan, maybe dia boleh ramaikan lagi kita di Miri itulah. Menangkan kita mengajak orang datang ke tempat kita. Jadi dia boleh boostkan kita pun income di Miri itulah. Suasana perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini amat berbeza dan meriah kerana dapat diraihkan secara besar-besaran. Riza Jau, RTM. Kejayaan mendapatkan semula hak-hak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan memberi manfaat kepada Sarawak secara menyeluruh. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu, usaha tersebut akan merancangkan lagi aktiviti pembangunan yang dilaksanakan dari kawasan selatan hingga utara Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan Sarawak turut menerima limpahan pembangunan lebih-lebih lagi dengan kepercayaan yang diamanahkan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof untuk mengetuai Jawatan Kuasa Teknikal MA63. Tambahnya, beberapa perkara telah dapat dicapai semasa lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ke Sarawak baru-baru ini. Beliau ditemui pemberita semasa mengadakan kunjungan Tahun Baharu Cina bersama Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Paulus Palugumbang di sekitar Limbang. Sementara itu, Datuk Hasbi menaruh harapan agar masyarakat majmuk di negara ini dan Parlimen Limbang khasnya terus maju jaya di samping mengekalkan semangat perpaduan yang utuh. Gandingan serta kerjasama yang kukuh, erat dan padu membuahkan hasil apabila majoriti yang tinggi diraih di Parlimen Hulu Rajang sekaligus membolehkan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbung diangkat sebagai Timbalan Menteri dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan selepas pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Inilah menunjukkan bahawa gandingan kita di Hulu Rajang ini
amat kukuh, amat erat, amat padu. Mana tidaknya kalau kita lihat di kebanyakan parlimen pada pilihan raya yang lalu, ada di satu kawasan DUN mereka hampir kalah ataupun kalah. Tetapi kalau kita lihat di P216 ini, Baleh menang majoriti yang besar. Belaga pun menang majoriti yang besar. Murum pun menang majoriti yang besar. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Lee Wan Lagang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Dewan Batok bagi Umat Ajing Long Kebuhu dan pasca Christmas 2022, Anjuran Belaga Action Community BAC dan Sarawak Energy Berhad SEB baru-baru ini. Menurut Datuk Lee Wan, pengundi di setiap DUN dalam Parlimen Hulu Rajang telah memberikan kepercayaan kepada Gabungan Parti Sarawak GPS untuk terus membawa pembangunan dan perubahan di kawasan tersebut. Pada PRU 15 lalu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Wilson Ugak Kumbung telah memperolehi 15,456 undi dengan majoriti 7,505 undi. Jadi nya hadiahnya, prize kita nya, laban kita menang cemerlang. 55 tahun nanti tak salah aku, Parlimen Ulu Rijang nadai kalak mangkuk semalan menteri atau menteri di Menua Melaya dia. Tambah Datuk Wilson, beliau amat menghargai sokongan pengundi di Hulu Rejang termasuk di Umat Ajing Long Kebuhu yang telah memberi undi penuh kepada beliau. Umat Ajing Long Kebuhu merupakan penempatan asal masyarakat di Sungai Baloi yang masih kekal di kawasan Tasik Bakun dengan lebih 300 penduduk masih mendiami kawasan tersebut. Kawasan penduduk masyarakat Kayan itu dapat dihubungkan melalui Jeti Bakun dengan perjalanan menaiki bot laju yang mengambil masa sehingga 4 jam. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Baik, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Terima kasih Bu Mawin atas perincian itu.